Melaka, Sarawak dan juga baru-baru di Johor. Ya. Dan kita pun tahu malangnya kita tidak berjaya memenangi pilihan raya negeri tersebut. Jadi dari segi pilihan raya negeri yang paling baru iaitu Johor, adakah saudara Anthony boleh mungkin pinpoint kenapa kita Pakatan Harapan ni boleh kalah di Johor? So, tentunya ada pelbagai faktor lah. Saya rasa banyak pihak dapat analisa kelemahan-kelemahan kita, ataupun ada isu-isu yang membelenggu keyakinan pengundi kepada Pakatan Harapan. Ya. Okay. Saya tak nak simplify mana-mana satu faktor ataupun mengambil jalan mudah untuk pinpoint satu perkara saja. Kalau cakap mudah ya, sebab kita tak pakai logo bersama itu kalah. Saya rasa itu salah satu faktor, tapi bukannya satu-satunya faktor. Jadi ada banyak faktor yang mesti kita akui bahawa ada kelemahan di pihak kita sendiri. Ya. Okay. Dan juga dari segi peratusan yang mengundi itu kurang. Dan kita mesti tahu mengapa kurang, mengapa penyokong atau kita ataupun pengundi tidak berhasrat ataupun tidak bersemangat untuk keluar mengundi. Itu mesti kita fahami. Kita tak boleh mengatakan bahawa salahkan peratusan pengundian rendah maka kita kalah. Kita kena ditanya mengapa mereka tak keluar. Mengapa mereka tak keluar? Mengapa walaupun dah undi 18 dibenarkan, diluruskan, pengundi muda tak keluar, tak bersemangat keluar beramai-ramai. Keluar pun dalam 50% saja. Ada saluran tempat mengundi yang mungkin kurang daripada 40%. Malah ada kerusi Dewan Undangan Negeri yang tak sampai 40% peratusan mengundi dia. Jadi ini mesti kita lihat dan kita kena fahami sentimen. Sebab orang politik ini, terutamanya pemimpin politik, mesti merasai nadi rakyat. Mengapa nadi rakyat sekarang ini seolah-olah mereka tak minat dengan pilihan raya? Mengapa mereka walaupun ada kuasa untuk mengundi, mereka tak nak mengundi? Itu mesti difahamkan. Mesti kita tahu apa sebab dia. Mesti kita tengok adakah kita tidak inspire mereka. Adakah kita tidak memberikan semangat yang cukup kepada mereka ataupun keyakinan kepada mereka? Apakah tindak tanduk kita menjejaskan keyakinan pengundi kepada kita? Itu mesti ditanya. Jadi kita tak boleh ada satu sindrom menafikan bahawa everything is good. Okay? Itu tak boleh. Kita mesti berterus terang, mesti jujur bahawa something is not right. Okay? Ada masalah dari segi kepimpinan kita, dari segi hala tuju kita, dari segi bagaimana kita tidak dapat meyakinkan pengundi untuk keluar mengundi dan mengundi kita. Itu mesti difahami. Soal bahawa Barisan Nasional tak dapat balik, memang itu fakta. Barisan Nasional tak dapat balik sokongan daripada dia tak mendapat sokongan pengundi atas pagar. Apa yang mereka dapat ialah mereka mengekalkan sokongan pengundi tegar mereka. Okay? Mereka berjaya dalam program mereka, iaitu keluarkan pengundi-pengundi tegar mereka, ahli-ahli mereka. Mereka pastikan ahli mereka keluar mengundi dan undi calon mereka. Itu mereka berjaya. Tapi mereka tak berjaya dapatkan sokongan atas pagar. Sebab peratusan yang dibolehi oleh Barisan Nasional hanya 42%. Itu pun di Johor, kubu paling kuat untuk dia. Tapi itu tidak bermakna bahawa kita boleh raikan. Hakikatnya mereka menang 2/3. Ya, betul. Hakikatnya mereka menubuhkan kerajaan negeri. Kita tahu bahawa bagaimana sistem pilihan raya ini. Saya rasa tak guna kita salahkan sistem, tak guna kita salahkan ini first past the post punya masalah dan sebagainya. Memang kita tahu bahawa itu masalah. Dalam jangka masa pendek kita tak boleh tukar hakikat tersebut. Jadi kita perlu lihat balik bagaimana kita dalam sistem yang sedia ada ini kita boleh mencapai kejayaan. Kita pernah mencapai kejayaan tahun 2018 walaupun ada kekangan-kekangan first past the post system ini. Betul. Tapi kita berjaya. Jadi dalam konteks Johor, saya rasa kita mesti mengakui bahawa ada perkara yang mungkin kita tak betul, ataupun dari segi hala tuju, dari segi strategi kita, dari segi kesepakatan kita dalam Pakatan Harapan. Itu telah menjadi satu tanda tanya kepada penyokong-penyokong ataupun pengundi-pengundi atas pagar terhadap Pakatan Harapan. Dan kalau kita lihat Anthony, contohnya di Johor tu, mungkin ramai yang kata bahawa pengundi Melayu terutamanya tidak berpihak pada kita dan telah pergi kepada Perikatan Nasional. Adakah
Anthony setuju dengan pendapatan ini? Hakikatnya memang Perikatan Nasional memperolehi sebahagian undi popular. Dan rata-rata undi popular yang mereka perolehi itu dalam lingkungan mungkin 30%. Saya belum ada data yang lengkap lagi. Tapi mungkin dalam lingkungan 30% itu, 20 hingga 30% itu, rata-ratanya ialah daripada pengundi Melayu. Sebab mereka banyak mendapat undi di kawasan Melayu. Berbanding kawasan bandar, kawasan di mana saluran pengundinya bukan Melayu ramai, mereka tak dapat undi. Jadi memang undi popular yang mereka perolehi itu rata-ratanya daripada pengundi Melayu. Tapi adakah mereka mendapat undi daripada kita? Itu sesuatu yang perlu kita lihat. Jangan lupa bahawa dalam Perikatan Nasional dia ada PAS. PAS ada pengundi tegar dia. Ada pengundi yang sokong Perikatan Nasional yang mungkin sokong Pakatan Harapan pada PIU lepas. Mereka telah mengundi perikatan kali ini, ataupun lebih tepat calon-calon bersatu umpamanya. Dan adakah itu satu trend? Kita mesti lihatlah. Kalau itu trendnya, kita kena cari jalan dia bagaimana kita mengatasi trend tersebut. Jadi Saudara Anthony juga ada sebut tadi tentang logo. Jadi sekarang ni kita pun dah tengok di Sabah dulu kita guna logo warisan, tapi Keadilan ada guna logo sendiri. Kemudian di Melaka kita semua guna logo Pakatan Harapan, dan di Melaka di Sarawak pula kita guna logo sendiri. Jadi di Johor pula kita lihat Amanah dan DAP menggunakan logo Pakatan Harapan dan Keadilan menggunakan logo mereka sendiri. Jadi sekarang ni ramai yang bertanya, bila kita nak masuk PRU ni, orang kata nak dekat sangat, logo siapa yang kita akan guna? Ini soalnya ialah dia seperti yang saya katakan tadi, masalah ataupun isunya bukan soal mana satu logo. Soalnya ialah kita memberikan satu mesej yang kita tak sepakat. Itu mesej yang mungkin tidak memberikan keyakinan kepada pengundi. Itu masalahnya. Iaitu seolah-olah kita ni walaupun isu logo pun tak boleh selesai. Isu logo pun tak boleh sepakat. Bagaimana kita nak move forward. Itu satu persepsi yang mesti kita tangani. Jadi kita mesti balik kepada drawing board. Kita mesti balik kepada meja rundingan. Bagaimana kita nak move Pakatan Harapan forward. Adakah kita nak bersama? Adakah kita sepakat? Adakah kita nak bagi satu message yang kita ni bahawa we are here to stay? Itu satu message yang perlu diputuskan oleh pimpinan Pakatan Harapan. Jadi saya rasa benda ini kita mesti tangani. Sebab masalahnya kalau naratif itu bahawa kita ni dalam soal logo tak boleh sepakat, dia akan ada negatif punya konotasi ataupun naratif. Walaupun ada argument bahawa tak ada masalah, kita boleh pakai logo masing-masing. 2008, 2013 kita tak pakai logo bersama. Itu satu argument yang memang saya pun pernah cakap begitu. Dari segi pandangan bahawa adakah roket perlu DAP perlu pakai balik logo roket. Tetapi persoalan pada hari ini ialah kalau itu dijadikan satu naratif ataupun satu percaturan, saya bimbang ialah rakyat tak melihat begitu. Rakyat melihat bahawa kita tak sepakat. Itu menjadi satu isu pokok kepada keyakinan pengundi. Jadi walaupun ada pelbagai pandangan, ada pelbagai argument, tak kira siapa betul, tak kira siapa salah, tapi hakikatnya kita perlu lihatlah bagaimana kita nak memenangi semula keyakinan daripada rakyat ini. Tadi Anthony juga ada cakap tentang pengundi muda yang tak keluar dan sebagainya, dan juga ada kata yang saya ada baca yang mungkin pengundi muda ni pun bila dia keluar dia tak menyokong kita. Jadi apa pada pendapat Anthony, apa perancangan ataupun apa yang patut DH buatlah untuk dapatkan sokongan pengundi muda atau pengundi baru? Ini bukannya satu soalan yang mudah boleh dijawab, sebab ini nak dapat pengundi muda ni sudah tentunya kena pelbagai pendekatan. Yang pertamanya, adakah kita memberikan satu message ataupun satu image yang bahawa kita ni memberikan peluang ataupun kita ada pimpinan muka baru. Ada tak kita punya kepimpinan itu nampak muda. Dalam perkara ini, suka tak suka, apa yang berlaku dalam proses
pendemokrasian yang saya sebut ini dan perbajaan politik ini sejak tahun 2008 juga telah memaksa Barisan Nasional berubah. Ya. Hakikatnya pada hari ini kita lihat umpamanya Barisan Esko Kerajaan Negeri Johor yang diumumkan baru-baru ini dinyatakan 70% itu di bawah umur 40 orang muda. Mengapa begitu? Sebab mereka kalah pada pilihan you lepas. Jadi apabila kalah, ramai penyandang yang tua-tua tu dan tidak bertanding dah. Apabila pilihan raya datang, mereka letak calon muda, calon baru. Jadi dia ada proses peremajaan itu. Dan dia berlaku dalam Barisan Nasional. Dan hasilnya ialah dia ramai wakil rakyat muda. Ramai wakil rakyat yang diangkat sebagai pemimpin, sebagai esko. Satu eksperimen yang berisiko, tetapi satu eksperimen yang dilihat berani. MB pun muda, MB Johor pun muda. Jadi itu satu bagi saya itu merupakan juga satu cabaran kepada kita. Sebab kalau peremajaan ataupun kepimpinan muda ini sepatutnya menjadi hormat kepada kita, Betul. kepada Pakatan Harapan. Betul. Dan memang hormat itu ada kelebihan kepada kita tahun 2008, 2013, malah 2018. 3 pilihan raya kita lihat orang muda bersama kita. Barisan calon kita muda, kita segar, fresh. Tapi moving forward, okay, kita mungkin ramai yang muda tu dah tua sikit. Umpama saya sendiri. Kalau tahun 2008 saya baru 31. Nampak muda, nampak calon fresh lah. Saya pun dah 3 penggal dah. Dan ramai rakan-rakan lain, sama ada dalam DAP, Keadilan ataupun Amanah, yang mungkin dah 2 penggal, 3 penggal dan sebagainya. Jadi proses peremajaan itu juga perlu berlaku dalam PH dari segi kepimpinan. Saya tak sebut pasal 1-2 tokoh ataupun 1-2 jawatan saja, tetapi secara keseluruhannya, adakah kita menampilkan satu barisan yang dilihat sebagai ada proses rejuvenation ataupun proses bermajakan kepimpinan dan juga proses untuk memperbaharui nadi perjuangan. Jadi itu saya rasa penting juga untuk kita attract pengundi muda. Saya nak tanya tentang hubungan dengan parti di luar Pakatan Harapan. Secara khusus buat masa ni adalah dengan Warisan, Parti Warisan Sabah. Yang macam kita tahu sebelum ni mereka bersama kita dalam Kerajaan Persekutuan, kita juga bersama dengan Kerajaan Sabah dan sebagainya. Kita guna logo Warisan. Tapi sekarang ni kita lihat seperti mereka juga bertanding di tempat-tempat yang kita menang dan sebagainya, dan mungkin juga mengambil beberapa orang yang sebelum ini dalam parti kita, parti ini masuk dalam Warisan. Jadi mungkin boleh ungkaikan sedikit macam mana hubungan kita dengan Warisan sekarang? Sekarang ini hubungannya agak tegang. Boleh katakan hubungan tegang sebab yang pertamanya mereka dalam PIN Johor baru-baru ini mengambil satu sikap yang menentang kita, seolah-olah kita ni bermusuhan kerana mereka lawan di kursi-kursi yang ada sebagainya yang kita telah menang, penyandang kursi kita, dan dalam kempen mereka bertindak untuk menyerang kita. Kononnya bahawa PH ini dan DAP ini telah dibeli oleh pihak kerajaan melalui MOU. Okay. Itu kita dah bercakap berkali-kali, kita dah memberikan penjelasan berkali-kali. Tidak ada soal kita jual beli tak berlaku. Itu soalnya kita nak mencapai agenda-agenda yang kita secara khusus yang kita telah syaratkan kepada pihak kerajaan. Jadi hubungan dengan Warisan ini secara berterus terang dia hubungan tegang sebab kita dah berlawan di Johor. Tetapi saya harap keputusan di Johor juga memberikan sedikit isyarat dan juga pertunjuk kepada pimpinan tertinggi Parti Warisan, khususnya Datuk Seri Shafie, bahawa kalau kita menentang antara satu sama lain, dia tidak menguntungkan Barisan Pembangkang, dia hanya akan menguntungkan pihak Barisan Nasional. Saya harap bahawa keputusan di Johor ini menjadi satu pertunjuk dan juga satu permulaan supaya mereka dapat mencaturkan strategi seterusnya dengan lebih praktikal dan lebih realistik, bahawa adalah lebih baik kita ada perbincangan
ada perundingan. Saya dah kata dalam program sebelum ini bahawa kalau di Sabah, kita memang tahu bahawa warisan ada kekuatan di Sabah. Sebab mereka pernah menjadi kerajaan di Sabah, mereka ada strength di Sabah, ada kekuatan di Sabah. Tetapi jangan lupa bahawa mereka membentuk kerajaan negeri dengan kerjasama kita juga, dengan sokongan kita juga pada PIU lepas. Walaupun semangat pada ketika itu begitu tinggi, tetapi mereka tak dapat menubuhkan kerajaan negeri secara bersendirian. Mereka juga perlukan sokongan daripada DAP dan Pakatan Harapan pada ketika itu. Jadi adalah wajar kalau ada electropack sekurang-kurangnya di Sabah, di mana mereka boleh menghormati status quo di sana, iaitu kursi-kursi yang telah pun dimenangi dalam PIU lepas. Maka kita ada satu understanding supaya jangan langgar antara satu sama lain. Itu yang saya harap ia dapat dicapai. Tetapi saya tahu bahawa ada beberapa individu dalam warisan yang ada, saya tak tahu agenda ataupun niat dia. Dia seolah-olah nak melanggar kita. Dia rasa bahawa dia hebat sangat. Ini saya khususnya satu dua individu lah, bukannya keseluruhan parti warisan. Tetapi ada satu dua individu yang dulunya daripada DAP. Dia rasa dia dah keluar DAP, dia hebat sangat. Dia boleh ketepikan kita. Dia rasa dia boleh makan kita. Itu yang saya nak katakan. Kalau itu pertimbangannya, dan saya yakin bahawa Dato' Sri Shafie sebagai orang lama dalam politik faham dinamik politik di Malaysia ini. Dan saya harap bahawa Dato' Sri Shafie boleh lebih realistik dan juga pertimbangkan bahawa adalah lebih baik kita ada sedikit bentuk kerjasama, walaupun loose coalition ataupun loose electropack dan sebagainya. Kalau nak lawan, kita tak ada pilihan. Sebab dalam Johor umpamanya, takkan kita menyelah di kursi-kursi yang kita menyandang. Jadi itu prinsip sebagai sebuah parti. Kalau kita dah menang kursi itu, kecuali ada rundingan, ada understanding, takkan kita nak menyerah kara. Kita mengambil bendera putih di kawasan itu yang kita menang. Itu tak mungkin berlaku. Jadi saya harap ini sesuatu yang menjadi reference point, terutamanya apa yang berlaku di Johor. Keputusannya jelas bahawa mereka tak dapat sokongan dalam PIN Johor. Dan kalau itu dijadikan sebagai satu petunjuk, saya yakin bahawa kita ada satu hubungan yang lebih realistik antara bukan saja dengan DAP tetapi dengan Pakatan Harapan. Baiklah, saya nak pergi pula pada lagi satu parti yang ada kerjasama dengan kita dekat Johor, iaitu MUDA. Kita tahu bahawa di Johor MUDA ada kerjasama yang mana kita pun telah beri laluan kepada mereka dalam beberapa kerusi. Amanah juga memberi laluan. Tetapi hubungan dengan keadilan nampaknya di Johor sekurang-kurangnya tidak dapat capai satu sepakat lah, dan malahan ada juga pertindihan di kerusi lakin. Jadi moving forward Saudara Anthony, adakah Saudara Anthony melihat bahawa hubungan dengan MUDA ni, Pakatan Harapan dengan MUDA, adakah kita akan ada satu kerjasama yang lebih formal dengan MUDA ataupun electoral pact, ataupun kita tak ada kerjasama langsung dengan MUDA? Saya rasa persoalan itu perlu ditentukan oleh MUDA, bukan oleh kita. Sebab kita ada coalition yang rasmi dalam Pakatan Harapan. Sekiranya MUDA nak bersama-sama dengan Pakatan Harapan, maka mereka perlu buat satu keputusan dasar bahawa mereka berniat untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan secara rasmi. Persoalan itu perlu dijawab oleh kepimpinan dalam MUDA, sama ada mereka nak bersama dengan Pakatan Harapan secara rasmi. Itu hanya boleh diputuskan oleh mereka. Jadi kita tak boleh membuat sesuatu yang dilihat bahawa mendahului mereka. Jadi kalau mereka ada niat seperti itu, sudah tentunya kita berlapang dada, kita mengalu-alukan penglibatan mereka bersama-sama dalam Pakatan Harapan. Sama ada mereka menyertai Pakatan Harapan ataupun ada kerjasama di luar kerangka Pakatan Harapan. Itu terpulang.
bentuk kerjasama itu kita boleh bincangkan, kita boleh renting. Hmm. Tapi persoalannya, keputusan itu mesti dibuat oleh parti muda. Hmm. Sama ada mereka nak dengan kita atau tidak. Ya. Di Johor, dia nampak bahawa apabila mereka bersama dengan kita, walaupun dalam satu bentuk kerjasama yang tak rasmi, tapi ada persefahaman, walaupun tak 100%, ada kerusi yang masih berteringkah, ada kerusi yang masih kita ada multi corner fight. Tapi jelas bahawa apabila mereka bekerjasama dengan kita, dia memberikan kemenangan kepada mereka, walaupun di satu kerusi. Tapi itu signifikan. Itu signifikan dalam keadaan yang tidak menyebelahi kita. Parti Muda sebagai satu parti yang baru. Yang kali pertama bertanding pilihan raya, mereka boleh menang sebab mereka ada persefahaman dan Pakatan Harapan, khususnya di kursi-kursi yang mereka tandingi.